Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini ada video yang agak menarik untuk kita buat reaction. Wajah dulu. Bismillah. Habis tengah buat video. Habis tengah video. Okey. Ada satu video yang saya dapat hari ni. Orang muda pun sokong. Terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah. Orang muda bersemangat. Orang tua tu, hak sama muda, sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah. Saya tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi, kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Kuih-kuih. Lagu tu lah passion. Okey, baik, kita dah tonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video itu. Dalam video ini iaitu Menteri Besar Kelantan yang baru, Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Daud, dan diberikan kenyataan yang agak menarik itu. Cumanya kita baca dulu kenyataan daripada seorang pengkritik yang mengkritik kenyataan daripada Menteri Besar Kelantan berkenaan. Saya bacakan kepada anda, moga-moga kita akan ambil manfaat daripada sini. Surat terbuka kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Pertama sekali, hamba ucapkan tahniah Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Daud di atas perlantikan sebagai Menteri Besar Kelantan, dan takziah di atas tanggungjawab memikul amanah yang berat bagi negeri Kelantan. Hari ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar meneruskan aktiviti mengajar di Medan Ilmu Kota Baru. Usaha yang sangat bagus dalam menyampaikan ilmu. Tetapi apa yang menjadi persoalan hamba kepada Yang Amat Berhormat MB adalah semasa Yang Amat Berhormat MB menyampaikan ilmu, Yang Amat Berhormat MB ada bagi tahu rakyat bahawa di Kelantan ada 2 kerusi DUN yang dimenangi individu yang melawan perjuangan Islam, iaitu di kerusi bandar. Yang dimaksudkan ialah DUN Kota Lama, dan di kerusi hulu iaitu yang dimaksudkan ialah DUN Galas. Jikalau difahami hanya ada 2 kerusi tidak dimenangi oleh parti Yang Amat Berhormat MB, dan kedua-dua kerusi ini dimenangi oleh orang Islam dan berbangsa Melayu, iaitu Yang Berhormat Dr. Hafizah Mustaqim dan Yang Berhormat Muhammad Syahbuddin Hashim. Jadi apakah bukti dan sebab Yang Amat Berhormat MB mengatakan kedua-dua YB ini adalah individu yang melawan perjuangan Islam? Adakah tidak bersama dengan PAS bermaksud melawan Islam? Adakah PAS itu Islam dan Islam itu PAS sahaja? Jikalau benar kedua-dua YB ini melawan perjuangan Islam, molek Yang Amat Berhormat MB berikan hujah dan dalil sama ada tindakan atau perbuatan atau percakapan yang melawan perjuangan Islam atau Islam itu sendiri. Hamba sendiri amat mengenali Yang Berhormat Muhammad Syahbuddin atau Abedin DUN Galas, dan setahu hamba YB Abedin ni tidak pernah sesekali menentang Islam, sama ada dari segi percakapan atau perbuatan. Malah jika diikuti media sosial Yang Berhormat Abedin,
program-program Islamik dan kerohanian berjalan dengan rancak di kawasan Dun beliau. Kebajikan rakyat terutama orang Melayu Islam di Dun beliau juga sentiasa terbela dan dijaga. Jadi di manakah beliau menentang perjuangan Islam? Saya berharap Yang Amat Berhormat MB membawa politik baru, iaitu matang dan sejahtera untuk rakyat Kelantan, seperti membawa pembangunan dan kemajuan mengikut syariat Islam di negeri Kelantan, menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat Kelantan, kebajikan rakyat dijaga dan lain-lain lagi. Bukan membawa politik melabel-label individu yang tidak sehaluan dengan Yang Amat Berhormat MB sebagai penentang Islam, perosak Islam dan lain lagi, kerana kesannya adalah akan timbul budaya takfiri satu hari nanti. Akhir sekali, hamba sebagai manusia kedai ini mohon maaf jika ada kesilapan di atas teguran ini. Yang ini ditulis oleh Syahmi Aiman. Dia ni rakyat Kelantan. Kita tolak isu rakyat daripada negeri mana? Kerana isu yang kita nak bincang ni bukan ia berkaitan tentang negeri mana. Dan kita juga tolak daripada sudut isu politik kepartian. Kerana yang kita nak bincang bukan isu politik kepartian. Saya tak ada kerjanya nak berkempen untuk mana-mana politik, mana-mana parti politik. Sekarang sudah tidak ada pilihan raya DUN, tidak ada pilihan raya di peringkat parlimen, melainkan ada yang baru tu pun tidak ada kaitan dengan diri saya secara peribadi. Tetapi yang kita nak bincang ni ialah berkaitan tentang isu bagaimana kita di dalam memperjuangkan agama Islam perlu berhati-hati. Agenda yang kita bawa, perjuangan yang kita bawa, niat murni yang kita bawa, mungkin ia berdasarkan daripada nilai-nilai Islam, nilai-nilai etika Islam. Oleh sebab itu kita perlu menjaga etika berkenaan. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis yang sabit, Nabi kata bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Dalam riwayat yang lain Nabi kata bu'istu liutammima husnul khuluq. Aku ni dibangkitkan untuk bagi tahu kepada orang, untuk jelaskan kepada orang the best akhlak. Apa maksud the best akhlak? Di dalam konteks persaudaraan sesama Muslim, konteks ini ialah kita telah diikat oleh Allah Azza wa Jalla dengan ikatan Islam. Oleh sebab itu kita perlu pastikan kita tidak melampau sampai membawa kepada budaya yang boleh membawa kepada takfiri. Menyatakan diri kita saja yang membawa agenda Islam, manakala orang lain tidak membawa agenda itu, dianggap sebagai penentang kepada agenda Islam. Di dalam pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut wala nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidzanbin. Tidak boleh kita ataupun tidak menjadi pendirian kita Ahlu Sunnah wal Jamaah mengkafirkan siapa sahaja daripada kalangan Ahlul Qiblah, iaitu umat Islam. Ahlul Qiblah, Ahlul Qiblah dekat sini bukan maksud dia daripada Salafi ke, dia daripada Asy'ari ke, daripada Maturidi ke. Tidak. Ahlul Qiblah membawa maksud mereka ini adalah orang-orang Islam secara umum. Bahkan apabila mereka melakukan satu dosa yang dianggap sebagai dosa, melainkan orang itu dia menghalalkan dosa yang telah Allah Ta'ala haramkan. Inilah yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dan ia menjadi kesepakatan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena jaga borderline ni, jangan sampai kita melangkaui. Awak nak bawa perjuangan Islam, itu ada satu perkara yang bagus, dan bukan awak seorang saja buat perjuangan Islam. Semua orang Islam mesti dan wajib membawa perjuangan Islam. Tak kiralah dia berada di dalam parti apapun. Tak kiralah orang Islam ini berada dalam parti yang majoritinya umat Islam ataupun minoriti sahaja orang Islam. Tetap ia perlu membawa agenda yang dibawa oleh agama Islam. Jadi sahabat-sahabat, jangan kita melampau di dalam mengatakan bahawa orang yang berselisih dengan kita mesti penentang Islam ataupun penentang kepada agenda Islam. Jangan begitu. Kerana boleh jadi tidak. Bahkan kemungkinan paling besar adalah tidak. Kerana bila kita berkaitan dengan orang Islam ni, perkara yang paling utama dalam hal itu adalah husnul zon. Orang Islam ni dia perlu kita berikan ada sebab-sebabnya. Ketika saya belajar dekat Al-Azhar dulu tahun 3 atau tahun 4 dalam pengajian usul fiqh, kita telah ditekankan tentang isu memberikan alasan kepada perbuatan dan juga ijtihad daripada seseorang Muslim, apatah lagi jika ia melibatkan seorang mujtahid. Kita berikan alasan, mungkin ada sebab ini, mungkin ada sebab itu, mungkin, sehinggalah tidak sampai
kita boleh berfikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Dalam hal ini, ini politik. Isu politik bukan khusus pada isu akidah. Isu politik bukan isu akidah. Sehingga kita nak kata bahawa orang yang tak ambil agenda Islam ataupun tak ambil parti Islam itu dianggap sebagai telah keluar daripada agama. Tidak begitu. Orang-orang dalam parti UMNO ataupun kita kata BN hari ini, BN bahkan kalau duduk dalam DAP pun, dia duduk dalam parti sosialis pun, kita tak boleh keluarkan dia daripada agama. Apatah lagi kalau kita tengok daripada sudut politik, hari ini kita tengok orang daripada parti Islam itu sendiri, bahkan kita sebut secara khusus PAS itu sendiri, meletakkan beberapa tempat yang khusus yang mana wakilnya itu bukan orang Islam. Bahkan Perikatan Nasional baru-baru ni letak Dominic Lau dekat tempat orang Islam. Dominic Lau ni banyak kenyataan-kenyataan dia yang menentang Islam secara khusus. Oleh sebab tu, kita anggap ini sebagai isu-isu politik. Mungkin dengan ijtihad daripada ulama'-ulama' yang ada dalam Perikatan Nasional, mereka merasakan bahawa dia meletakkan Dominic Lau di situ adalah satu mungkin mudarat yang lebih ringan. Mungkin boleh begitu. Kerana ini adalah ijtihad politik. Tidak boleh kita menganggap ia sebagai satu perkara akidah yang tuntas. Tak boleh. Tetapi ia adalah ijtihad politik yang berlaku. Bahkan kita kena tahu, isu politik ni isu dakap. Hari ni awak berdakap dengan orang ni, esok orang berdakap dengan orang lain. Hari ni awak ludah orang lain, esok awak cium orang lain. Itu yang berlaku dalam politik. Seperti itulah kita perlu menghadapi isu politik. Di Kelantan, kita sangat mengharapkan apabila sangat minoriti di pihak pembangkang, maka ada banyaklah kebaikan-kebaikan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Demikian juga di negeri-negeri yang lain. Tak kiralah diberikan kemenangan kepada mana-mana parti, tidak ada kira dalam hal berkenaan. Tetapi kita kena tahu bahawa pilihan raya ini ia tidaklah memenangkan mana-mana orang, tetapi ia adalah permulaan kepada pembelaan nasib rakyat. Itu lebih utama. Rakyat tidak kira siapa pun yang akan meminta, yang akan menjadi pemimpin, tetapi rakyat memikirkan adakah dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh hidup dengan selesa, dia boleh anak-anak boleh masuk belajar, kehidupannya lebih harmoni. Itu yang diperlukan oleh rakyat. Maka ahli parti politik ini perlu berfikir ke arah itu. Setiap parti, tak kiralah parti manapun, anda adalah wakil kepada rakyat Malaysia. Anda patut lebih berfikir ke arah yang memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.